uh, di mana punca masalah ni, Saudara Fizi? Saya rasa Saudara Fizi orang yang bukan baru tentang perkara ini. Dari dulu, sebelum PRU 14, Saudara Fizi sebelum PRU 14 ya, PRU tahun 2018. Orang yang hari-hari mengetengahkan segala macam isu tentang kos sara hidup rakyat. Mungkin Saudara Fizi boleh hurai tentang kenapa perkara ini berlaku? Di mana puncanya kenaikan harga barang? Sekarang sudah tentulah kalau tanya kerajaan, dia akan menyalahkan semua lah kan. Saya ingat zaman saya di parlimen dahulu 2013 ke 2018, dia menyalahkan toke Cina. Sebab dia kata dia toke Cina menaikkan harga barang kan. Jadi sekarang sudah tentu kerajaan UMNO ke Bersatu ni, kerajaan semua ni kan, walaupun dia bergaduh tapi kerajaan semua ni kan, UMNO Bersatu akan menyalahkan krisis yang berlaku di antara Rusia dengan Ukraine kerana contohnya Ukraine adalah antara negara yang pengeksport bijirin antara yang terbesar di dunia kan. Dia ada 2-3 faktor lah. Kita kena terima hakikat bahawa faktor ekonomi global dan yang telah berlaku sejak 2-3 tahun ini memang ada kesan yang besar. Memang betul bahawa masalah kenaikan harga barang ini adalah masalah global. Salah satu sebabnya ialah daripada COVID yang berlaku berpanjangan selama 2 tahun. Itu menyebabkan rantaian bekalan ataupun supply chain terganggu. Dan bila berlaku pula di perang di antara Ukraine dengan Rusia, dia menyebabkan ada 2 perkara yang mempengaruhi harga komoditi dunia secara mendadak. Yang pertama, oleh kerana itu perang dan Rusia adalah negara pengeksport tenaga yang besar di dunia, itu menyebabkan harga minyak naik mendadak. Harga minyak mentah naik mendadak. Dan dia semua ni berkait tau. Dan sudah tentu Ukraine pula adalah negara pengeksport bijirin, jadi dia menyebabkan bekalan dunia terganggu kan. Tapi contohnya bila harga minyak naik mendadak, minyak mentah naik mendadak, ini mungkin tidak diperhalusi oleh ramai kan. Dia juga menyebabkan apa yang dipanggil bunkering, iaitu minyak kapal. Minyak kapal pun naik mendadak lah. Bila minyak kapal naik mendadak, kos pengangkutan juga akan naik mendadak. Jadi ditambah pula dengan apabila ekonomi mula dibuka di seluruh dunia, jadi permintaan terhadap rantaian bekalan seluruh dunia ini naik mendadak. Jadi semua harga naik mendadak. Baik. Jadi mudahlah kalau jadi kerajaan, dia akan kata, ini bukan salah saya kan. Kenapa ada negara boleh mengatasinya lebih baik, ada negara yang sampai jadi macam Sri Lanka, dah kira muflis. Kenapa ada negara boleh mengekalkan inflasinya lebih baik, kenaikan harga barang, tapi kita contohnya kesan itu naik mendadak. Itu adalah kerana ekonomi negara kita mengambil mudah semua perkara ini sejak 30-40 tahun yang lalu. Dari segi soal gangguan global, memang dia akan berlaku kan. Jadi tugas kerajaan ialah memastikan ekonomi itu tumbuh dengan mengambil kira pelbagai gangguan yang akan datang, baik dalaman ataupun luaran. Jadi dalam kes sekarang ini ada gangguan luaran. Cuma keadaan menjadi teruk di Malaysia ini kerana kita sendiri tidak bersedia. Dan kita juga membazirkan masa dan wang selama berdekad-dekad. Kita memberi tumpuan yang terlampau terhadap bidang-bidang tertentu sehingga kita mengabaikan bidang-bidang yang cukup penting, iaitu soal makanan, soal bekalan harian kan. Dan yang paling penting, ditambah pula dengan kerajaan yang tidak berkesan. Dia contohnya macam ni Syuk kan. Katakanlah kita menjaga keluarga kita kan. Kita tahu sebenarnya akhir tahun nanti kita kena beli baju dan sebagainya, maka kita mula menyimpan. Betul. Kita juga tahu nanti anak nak masuk universiti. Jadi kita rancang semua. Sebuah kerajaan yang pandai merancang sudah tentu akan dapat menjangka bahawa perkara-perkara ini akan berlaku.
Jadi segala perkara yang perlu dibuat itu hendaklah dilaksanakan dengan lebih teratur dan lebih cepat. Dan itu sebenarnya masalah negara kita. Baik. Kerana masalah ni semua orang tahu. Semua berlaku, bukan kita je kena kan. Tapi beza di antara satu negara yang dapat mengawal berbanding dengan negara yang rakyatnya terus terkesan setiap kali ada gangguan dalaman atau luar negara ialah bagaimana berkesannya kerajaan itu mentadbir. Dan negara kita tahu tak payah cakap lah. Sebab menarik bila saudara Rafizi kata soal perancangan. Kalau kita dengar ataupun membaca tulisan-tulisan dengan bahasa-bahasa yang bombastik yang dibentang oleh kerajaan, kita tak rasa mereka tak ada perancangan kan. Kita dapat merasa kemas perancangan kerajaan ni. Kalau baca buku-bukunya dengan coloringnya, so kita rasa mereka seperti merancang. Tapi sebelum pergi ke soalan tu,